Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah peperangan Tabuk. Ketibaan di Tabuk. Tentera Islam yang telah berada di Tabuk bersiap siaga menghadapi musuh. Dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengobarkan semangat untuk mati syahid. Yang menjadi cita-cita tertinggi mereka. Di samping kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Melebihi daripada kecintaan yang lain. Dan terlalu rindu menemui Allah dengan mencapai keredaannya. Orang Islam, tentera Islam, dipimpin Nabi SAW, tiba di Tabuk. Dengan semangat yang berkabar-kabar, bersedia untuk mati. Sanggup mati untuk mempertahankan Islam. Untuk menentang musuh Islam. Percaya pada janji syurga pada mereka yang mati menentang musuh Islam. Dengan keyakinan. Ketibaan mereka di Tabuk tidak menemui apa-apa tentangan daripada musuh. Mereka telah berundur berselerak ke tempat dan kampung halaman masing-masing kerana kurnia Allah SAW. Dengan kehebatan dinyatakan oleh sabdanya, Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rawahul Bukhari. Aku telah diberi pertolongan dengan musuh merasa gerun lagi, takut dalam jarak perjalanan sebulan. Antara mukjizat diberi oleh Nabi SAW ialah kehebatan. Musuh rasa takut. Sebulan belum sampai itu musuh dah rasa gerun. Ini kehebatan Nabi yang Tuhan beri. Tuhan campurkan rasa takut dalam hati-hati mereka. Menyebabkan mereka lari bertempiaran, takut. Perang Mu'tah sudah mengajar bagaimana 3,000 tentera boleh lawan puluh-puluh ribu. Ini lebih ramai lagi datang. Menyebabkan mereka rasa gerun, mereka berundur. Setelah mengambil tempat menjadi markas, Nabi pun berkhemah. Ambil satu tempat, jadi markas. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan An-Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dalam keadaan bersandar di pokok kurma bersabda, ini dia petik saja, yang panjang itu baca kemudian. Ala akhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Inna min khairin nasi rajulan amila fi sabilillah ala dhahri farasih aw ala dhahri ba'irih aw ala qadamayhi hatta ya'tiyahu al-maut. Wa inna min syarrin nasi rajulan fajiran jari'an yaqra'u kitab Allah la yar'awi ila syai'in minhu. Maksudnya, adakah kamu suka aku nyatakan kepada kamu manusia paling baik dan manusia paling jahat? Mu nak dengar ke aku nak beritahu siapa manusia paling baik? Siapa manusia paling jahat? Sesungguhnya manusia paling baik ialah orang yang beramal dengan berjuang fi sabilillah. Menegakkan agama Allah. Ialah orang yang berjuang, berjihad. Memenangkan agama Allah. Berada di atas kudanya atau untanya, yakni kenderaannya. Zaman sekarang kereta lah. Ataupun kapal terbang. Pergi ke sana kemari, berjuang untuk memenangkan agama Islam. Atau berjalan dengan dua belah kakinya sehingga ia didatangi oleh mati. Siapa mati? Kerja dia begitu. Ini manusia paling baik. Lagi tak mati, tak berhenti berjuang menegakkan Islam. Dan sesungguhnya manusia paling jahat ialah orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dengan berani tanpa mengambil sesuatu pengajaran daripadanya. Ini manusia paling jahat. Baca Quran rajin,
dengar Quran, tak ambil pengajaran dia. Ini manusia paling jahat. Baca Quran saja, dengar Quran saja, tapi tak ikut Quran. Ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat Al-Baihaqi radhiyallahu an, rahimahullah, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW berkhutbah di Tabuk. Setelah memuji Allah dengan selayaknya, Rasulullah SAW bersabda. Ini ucapan yang panjang. Riwayat Al-Baihaqi. Ayyuhan nas amma ba'du. Fa inna asraqal hadithi kitabullah. Wa awsaqal ura kalimatul taqwa. Wa khairal milal millatu Ibrahim. Wa khairas sunani sunnatu Muhammad. Wa ashrafal hadithi dhikrullah. Wa ahsanal qisasi hadal Qur'an. Wa khairal umuri awazimuha. Wa syarral umuri muhdathatuha. Wa ahsanal huda hudal anbiya. Wa ashrafal mauti qatlu syuhada. Wa amal amad dalalatu ba'dal huda. Wa khairal a'mali ma nafa'. Wa khairal huda mattaba'. Wa syarral ama amal qalb. Wal yadal ulya khairun minal yadis sufla. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Wa syarral ma'dzirati hina yahdurul maut. Wa syarral nadamati yawmal qiyamah. Wa minan nasi man la ya'ti al-jum'ah illa dubra. Wa minan nasi man la yadhkuru Allah illa hajra. Wa min a'zamil khataya al-lisanul kadub. Wa khairal ghina ghina an-nafs. Wa khairal zadi at-taqwa. Wa ra'sal hikmati makhafatullahi azza wa jalla. Wa khaira ma waqara fil qulubil yaqin. Wal irtiyabu fil kufri. Wan niyahatu min amalil jahiliyah. Wal ghululu min hathai jahannam. Wasya'ru min iblis. Wal khamaru jama'ul ismi. Wan nisa'u habailu syaitan. Wasyababu syu'batun minal junun. Wa syarrul makasibi kasbur riba. Wa syarrul ma'akili aklu malil yatim. Wassa'idu man wa'adha bighairih. Wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummih. Wa innama yasiru ahadukum ila mawdi arba'ati azra'. Wal amru ila al-akhirah. Wa malakul amali khawatimuh. Wa syarrul riwaya al-kadib. Wa kullu ma huwa atin qarib. Wa sibabul mu'mini fusuq. Wa qitalul mu'mini kufr. Wa aklu lahmihi min ma'siyatillah. Wa hurmati malihi ka hurmati damih. Wa man yata'alla 'ala Allahi yakdhibuh. Wa man yastaghfirhu yaghfir lah. Wa man ya'fu Allahu anhu. Wa man yakdhib ya'jurhu Allah. Wa man yasbir 'ala ar-raziyati ya'awwidhu Allah. Wa man yabtaghi sum'ata yusammi'u Allah bih. Wa man yasiru yudha'ifu Allah lah. Wa man yasbir yudha'ifu Allah lah. Wa man ya'si Allah yu'adzibuhu Allah. Allahumma ighfir li wa li ummati. Allahumma ighfir li wa li ummati. Allahumma ighfir li wa li ummati. Qalaha thalathan thumma qala astaghfirullah li wa lakum. Maksudnya, wahai manusia, maka sesungguhnya sebenar-benar percakapan itu ialah kitab Allah, yakni Al-Quran. Ikatan paling kukuh ialah kalimah taqwa. Kalimah taqwa, kalimah la ilaha illallah, takut pada Allah. Tunaikan kalimah itu. Sebaik-baik agama ialah agama Ibrahim. Sebaik-baik ajaran ialah ajaran Muhammad SAW, itulah Islam. Semulia kata-kata ialah zikrullah, berzikir. Sebaik-baik cerita ialah dalam Quran ini. Sebaik-baik perkara ialah perkara yang memerlukan keazaman, yang menuntut pengorbanan. Perkara yang memerlukan kerja yang kuat, penuh kesabaran, keazaman. Seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan direka-reka. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk para anbiya. Semulia-mulia mati ialah kematian terbunuh para syuhada.
Yang paling buta ialah sesat selepas petunjuk. Sebaik-baik amalan ialah yang bermanfaat. Sebaik-baik petunjuk ialah yang boleh diikut. Seburuk-buruk buta ialah buta hati. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Seburuk-buruk meminta ampun ialah setelah didatangi oleh kematian. Nak mati buat istighfar. Seburuk-buruk kemudian penyesalan ialah penyesalan di hari kiamat. Setengah kalangan manusia tidak datang salat Jumaat, malaikat di belakang mari lewat-lewat. Setengah manusia orang tidak disebut Allah, malaikat dia melarikan diri. Orang yang sifatnya sebut Allah dia lari. Dalam kalangan dosa paling besar itu ialah lidah yang bohong. Sebaik-baik kaya ialah kaya jiwa. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa. Kepala hikmah itu takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik yang tetap di hati itu ialah keyakinan. Keraguan itu sebahagian berkufur. Melolong kerana kematian itu sebahagian daripada amalan jahiliah. Bila mati melolong, menangis, dimaafkan. Ini melolong. Syair itu sebahagian daripada angkara iblis. Reka syair. Syair mempertahankan Islam tak apa. Arak itu mengumpulkan dosa. Kaum wanita jahat itu merupakan tadi-tadi syaitan. Keremajaan itu sebahagian bergila. Orang muda banyak gila. Kerana berasa sehat. Lupa pada Allah. Seburuk-buruk hasil itu riba. Sejahat-jahat makan itu makan harta anak yatim. Orang yang bahagia itu ialah yang menerima nasihat orang lain. Dengar nasihat orang. Ini orang yang bahagia. Sesungguhnya seorang yang kamu kembali ke tempat ukurannya beberapa harta sahaja ke dalam kubur. Akhirnya masuk kubur. Berapa harta saya ada tanah banyak pun, akhirnya berapa harta tanah dalam kubur. Urusannya dah hari ke akhirat. Tonggak amalan itu ialah kesudahannya. Setiap yang akan datang itu sangat hampir. Memaki orang yang beriman itu fasik. Membunuhnya kufur. Mengumpat maksiat terhadap Allah. Kehormatan hartanya seperti kehormatan darahnya. Sesiapa yang menyanggah sumpah dengan nama Allah bermakna membohonginya. Barang siapa yang bersumpah sebut nama Allah, lawan sumpah itu dia membohongi Allah. Sesiapa yang beristighfar kepada Allah, nescaya diampuninya. Sesiapa yang memohon maaf, nescaya Allah memaafkannya. Sesiapa yang dapat menahan marah, nescaya Allah mengurniakan ganjarannya. Sesiapa yang sabar ditimpa bencana, nescaya Allah menggantikannya. Sesiapa yang melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk dan sanjungan, nescaya Allah dedahkannya. Sesiapa yang bersabar, Allah menggandakan ganjaran untuknya. Sesiapa yang menderhakai Allah, nescaya Allah mengazabkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan umatku. Diulang 3 kali. Aku beristighfar kepada Allah untukku dan kamu. Ini ucapan yang panjang. Riwayat Al-Baihaqi. Ibn Katsir rahimahullah menyatakan hadis ini dhaif dari segi sanadnya. Silsilah hadis ini dhaif. Syekh Muhammad Abu Zahra radhiyallahu menegaskan bahawa lafaznya sahih. Lafaz hadis ini sahih. Walaupun riwayatnya orang meriwayatkan tu banyak orang lemah. Tapi lafaz dia betul. Mengandungi kata-kata hikmat yang layak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang disebut dalam khutbah itu mengandungi petunjuk daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang selain. Maka isi kandungannya sangat penting dikaji dan diamalkan oleh umat Islam. Semua isi kandungannya ada dalam Al-Quran. Ibn Katsir radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu salah je. Al-Bidayah wan Nihayah. Meriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullah bahawa Rasulullah SAW mengutuskan sahabatnya Dihyatul Kalbi radhiyallahu anhu membawa surat kepada Raja Rom, Byzantine. Raja Rom Timur. Bila Raja Rom, tentera dia undur, Nabi atau utusan. Tulis surat kepada Raja Rom. Caesar ini Raja Rom. Surat baginda mengemukakan 3 perkara.
Iaitu sama ada ia masuk Islam, kamu masuk Islam. Jadi macam kami. Atau tunduk di bawah pengaruh kerajaan Islam dengan membayar jizyah. Kamu tak masuk Islam, tapi tunduk bawah kerajaan Islam. Bayar cukai. Dan berperang. Ketiga berperang. Ini 3 perkara diberi pilihan. Ini diberi pilihan. Maka Allah yang menentukan kemenangan. Apabila surat ini diterima, mereka mengadakan mesyuarat. Raja mencadangkan masuk Islam. Raja cadang masuk Islam. Kerana didapati Muhammad adalah Rasulullah. Memang dalam kitab Injil, memang ada tanda-tanda. Apabila mendengar bantahan yang keras, baginda menyatakan pandangannya sekadar untuk menguji kesetiaan mereka kepada agama Kristian. Bila dengar orang besar-besar tak setuju, raja bertakut. Tak berani, bukan macam Raja Habasyah. Raja Habasyah tak berani, dia lawan pemberontak, dia terus masuk Islam. Ini raja takut. Raja ikut orang ramah. Aku nak ujimu je, kata raja. Bukan aku nak masuk Islam sungguh. Dia takut. Seterusnya utusan dilayan dengan baik. Utusan Nabi dilayan. Dan surat dijawab tanpa menerima cadangan daripada pihak kerajaan Islam. Jawab surat saja. Tak terima mana 1-3 perkara. Ini adalah surat kedua pada Raja Rom. Misi dakwah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Misi dakwah. Apabila tentera Rom berundur daripada menghadapi orang Islam di Tabuk, bila tentera Islam sampai di Tabuk, maka Nabi SAW tidak membiarkan begitu saja. Menjalankan misi dakwah. Mesej yang lebih besar bukannya berperang. Peperangan dilakukan apabila dakwah diganggu dengan kekerasan. Ini tujuan perang dalam Islam. Tujuan perang ialah bila dakwah diganggu. Untuk mengamankan dakwah. Kalau dakwah tak diganggu, tak boleh berperang. Contohnya ada negara dalam dunia yang membebaskan dakwah. Kita tak boleh berperang. Berperang ni kalau dia kacau pendakwah. Dia bunuh pendakwah. Kena perang lah. Kalau negeri itu bersikap damai, tak boleh perang. Ini dasar yang dituntut Nabi SAW dalam Perang Tabuk. Dalam kalangan kabilah-kabilah Arab yang selama ini berselindung di bawah naungan kerajaan Rom Timur Bizantin, mereka menyedari bahawa kekuatan Rom Timur sudah menurun. Muncul kuasa baru yang bernama Islam. Mereka perlu membuat pertimbangan yang lain dari masa lalu. Kekuatan Islam yang sedang mara dengan menewaskan semua musuhnya. Sekarang Islam sudah berjaya mengalahkan Parsi, mengalahkan Rom. Walaupun belum dikalahkan, tetapi sudah menjadi satu pencabar pada dua kuasa besar dunia. Bila Rom sudah bergundur, menandakan Islam sudah ada kekuatan. Maka Nabi SAW mengambil peluang berdakwah. Suasana ini telah melahirkan sikap baru di kalangan kabilah Arab yang bersempadan dengannya, iaitu sikap takut kan Rom mula berubah. Yuhannah bin Rub'ah, pemimpin Ilah. Ilah ini ialah pelabuhan di Israel sekarang ni. Bawah takluk Israel. Sepadan Jordan. Pemimpin Ilah membuat keputusan menghadap Rasulullah SAW untuk menyerah tanpa menganut Islam dengan membayar jizyah, membayar cukai. Jizyah ni cukai perlindungan. Bukan cukai kepala, cukai perlindungan. Jadi setengah kitab terma cukai kepala tu tak kena. Jadi cukai perlindungan. Bunyi kepala tu takut. Perlindungan, keamanan. Jadi Raja Ilah Yuhannah bin Rub'ah menghadap Nabi dan menyerah diri. Tak mau masuk Islam, tapi berada di bawah kerajaan Islam. Sanggup bayar cukai. Kalau orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam kena bayar cukai. Zakat ialah
Zakat fitrah ialah zakat diri. Adapun jizyah ialah cukai keselamatan diri. Kalau orang Islam ada zakat fitrah, orang bukan Islam jizyah. Kemudian kalau orang Islam ada zakat perniagaan, orang bukan Islam ada usyur. Kalau orang Islam ada zakat pertanian, orang bukan Islam kharaj. Beza antara cukai dengan zakat ni. Zakat ni wajib sepanjang masa. Sama ada kerajaan Islam ada ataupun tak ada, zakat tetap wajib. Dan tak boleh dihapuskan. Adapun cukai pada orang bukan Islam, tak ada kerajaan, tak ada cukai. Dan kerajaan boleh hapus cukai. Keadaan tertentu. Kalau begini orang bukan Islam, yang pada orang Islam pula. Itu menyebabkan orang kafir masuk Islam. Melihat bagaimana layanan Islam terhadap mereka. Bukan nak ambil PT saja, tidak. Ada tujuan mengajak pada keamanan. Maka dia menceraikan perjanjian bertulis. Bunyi perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim. Hadha amnatun minallahi wa Muhammadin Nabi Rasul lillah. Liyuhannah bin Ru'bah wa ahli Ailah. Sufunahum wa sayaratahum fil barri wal bahri. Lahum zimmatullahi wa Muhammadin Nabi. Wa man kana ma'ahum min ahli Syam wa ahli Yaman wa ahli al-Bahr. Faman ahdatha minhum hadathan fa innahu la yahulu ma lahu duna nafsihi. La yahulu maluhu duna nafsihi. Wa innahu latibatin liman akhadahu minan nas, latibatun liman akhadahu minan nas. Wa innahu la yahillu an yumna'u ma'an yaridunahu wala tariqan yuridunahu min barrin aw bahrin. Makna dia, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah satu jaminan keamanan daripada Allah dan Muhammad Nabi lagi Rasulullah kepada Yuhannah bin Rub'ah dan penduduk ilah kapal-kapal mereka, perjalanan di laut dan perjalanan di darat dan di laut. Bagi mereka jaminan Allah dan Muhammad Nabi tanpa diganggu, dan untuk sesiapa sahaja bersama mereka dari Yaman, Syam dan penduduk kawasan laut. Dan sesiapa dalam kalangan mereka yang melanggar perjanjian, maka tiada halangan lagi untuk bertindak ke atas harta mereka, bukannya diri mereka. Sesungguhnya dianggap kebaikan kepada orang-orang yang bertindak terhadap hartanya setelah mengkhianati perjanjian ini, dan sesungguhnya tidak dihalalkan sesiapa yang mengganggu mengambil air di tempat laluan mereka, dan tidak dibenarkan menghalang jalan darat dan laut yang dilalui oleh mereka. Ini surat perjanjian. Surat perjanjian ini diambil secara riwayat sahabat Nabi Mahafaz ataupun catatan pada berulang yang dijumpai. Memanglah sejarah ni ada. Biasanya di Turki, biasanya Singapura simpan perjanjian ni. Sebab tu boleh dibukukan balik. Ini hebatnya kerajaan Islam. Ada perjanjian yang bertulis dengan orang bukan Islam. Perjanjian ini bersifat umum dan menjangkau wilayah yang luas perbatasannya. Wilayah penganut agama Nasrani dari Syam sehingga Yaman. Luas. Dari Syam, iaitulah di Jordan, sehingga Yaman, Laut Merah. Yang melibatkan penduduk yang sangat besar jumlahnya. Ia menjadi paradigma kepada negara Islam dan dakwah Islamiah yang bersifat sejagat. Ini satu perkembangan baru dalam sejarah perkembangan Islam. Berlaku sebelum wafatnya Nabi SAW. Ini semua contoh memerintah negara yang ditunjukkan Nabi SAW. Surat perjanjian juga ditulis kepada penduduk Azrah dan Jarba. Ini semua kawasan Jordan. Kandungannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hadha kitabun min Muhammadin Nabi li ahli Azrah wa Jarba. Innahum aminuna bi amanillahi wa amani Muhammad. Wa inna alaihim mi'ata dinarin fi kulli rajabin wa fiyatan tayyibah.
Wallahu kafilun bin nusri wal ihsani lil muslimin. Maknanya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Inilah surat daripada Muhammad Nabi bagi penduduk Azrah dan Jarba. Sesungguhnya mereka diberi keamanan daripada Allah dan Muhammad, dan mereka diwajibkan membayar 100 dinar setiap bulan Rejab, yakni setahun. 100 dinar setahun. Dinar ni duit emas. Dulu nilainya mahal lah. Mahal dulunya. Dan ditunaikan dengan baik, dan Allah menjamin dengan baik agar mereka berlaku baik terhadap orang-orang yang menganut Islam. Mereka tak dikacau orang Islam. Ini surat perjanjian. Perjanjian ini pula bersifat khusus, sepadan dengan kedudukan pihak kedua, dan memberi ruang kepada dakwah Islamiah tanpa diganggu-gugat. Tak diganggu terhadap dakwah Islam. Penawanan Raja Ukhaidar. Ini tawan raja. Rasulullah SAW mengarahkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an supaya menawan Raja Ukhaidar bin Abdul Malik yang menganut agama Nasrani, Kristian, yang memerintah Daumatul Jandal. Rasulullah SAW bersabda kepada Khalid bin Al-Walid, innaka satajiduhu yasidul bakar. Sesungguhnya engkau dapati dia sedang memburu lembu liar, kata Nabi. Ini mukjizat Nabi. Siapa dia beritahu Nabi? Khalid, mau pergi pasukanmu, tawan raja ni. Dia memburu lembu liar. Dia minat dia, buru lembu liar. Kenyataan mukjizat yang benar-benar berlaku. Apabila Khalid radhiyallahu tiba sejarak dapat melihat kotanya di waktu malam, di bawah cahaya bulan. Khalid ni pintar berperang. Dia bawa tentera, dia tak rapat, sekadar nampak. Waktu bulan terang. Lama tu tak ada spotlight. Tak ada lampu, tak ada radar, tak ada apa. Duduk sekadar nampak waktu bulan terang. Kalau musuh keluar nampak. Waktu malam, sapa malam. Sejarak dapat melihat kota di waktu malam, di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba melihat Raja Ukhaidar bersia-sia di atas mahliganya bersama pemaisurinya. Nampak? Kayang-kayang atas mahliga. Tiba-tiba muncul lembu liar berhampiran kotanya dan dilihatnya. Mari lembu liar. Macam Nabi sebut. Lembu liar. Lalu dia memerintah, dia sediakan kuda, senjata dan pengiring-pengiring. So, siap kuda, senjata dan pengiring dia. Pengawal dia ramailah. Sebaik saja dia sedang memburu, tiba-tiba dia dan pengiringnya diserbu oleh pasukan Khalid dan berjaya menawannya dan membunuh adiknya putera Hasan. Adik raja dibunuh. Kerana mungkin dia berlawan. Khalid mengambil pakaian hiasan luarnya yang sangat cantik. Pakaian luar dia sangat cantik. Ditenun daripada sutera yang indah serta disulam dengan benang emas yang cantik. Raja, emas pada masa itu banyak, benang emas yang cantik. Khalid mengarahkan salah seorang anggota pasukannya supaya membawa pakaian yang indah itu terlebih dulu kepada Rasulullah SAW. Buat balik pakaian ni atau ke Nabi dulu. Pakaian yang cantik dengan benang, tekat dengan benang emas daripada sutera. Apabila pakaian itu dipamerkan, ramai para sahabat radhiyallahu anhum yang mengerumuni dan menyentuh dengan tangan dan terlalu kagum dengan kecantikannya. Heran tengok pakaian. Tak dia tengok begitu cantik daripada sutera dengan benang emas. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, "Ata'jabuna min hadha?" Nabi kata, "Ata'jabuna min hadha? Fawalladhi nafsi biyadihi lamanadilu Sa'd bin Mu'az fil jannah ahsanu min hadha." Adakah kamu merasa heran dengannya? Demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangan kekuasaannya, sesungguhnya sapu tangan kepunyaan Sa'd bin Mu'az di dalam syurga lebih cantik daripada ini, kata Nabi. Sa'd bin Mu'az ini ialah pemimpin Ansar yang mati syahid dalam perang Khaybar.
perang Ahzab. Dia dapat cedera masa perang Ahzab, cedera parah. Dan Nabi arahkan supaya didirikan khemah dekat Masjid Nabawi untuk dirawat. Dia sedang cedera pada masa itu. Dia panggil tabib, doktor lah sekarang, untuk membuat rawatan sedang cedera. Ini adalah hospital yang pertama dalam sejarah. Biasanya orang sakit berubat di rumah. Tapi Nabi buat khemah, tempat rawatan di masjid. Ini hospital dalam sejarah manusia. Nabi mengajar buat hospital. Ada jururawat, ada tabib untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz. Dan bila Nabi menyerang Bani Quraidah, orang Yahudi yang khianat dalam Ahzab itu, bila Nabi balik, kita dah baca kisah dia, dan pada masa Madinah kena kepung, orang Yahudi Bani Quraidah ni khianat terhadap perjanjian dengan Nabi. Iaitulah mengadakan perjanjian dengan musuh untuk membenarkan musuh menyerang Madinah melalui kampung dia. Tiba-tiba tentera Ahzab kalah dan Nabi balik, malaikat Jibril turun, Jibril kata, Muhammad, mu nak buang baju dah. Malaikat tak buang baju perang lagi. Pergi ke Bani Quraidah. Lalu Nabi yang mengarahkan tentera Islam bergerak ke kota Bani Quraidah dekat Madinah juga, dan dikepung. Akhirnya Bani Quraidah menyerah kalah. Oleh kerana Sa'ad bin Mu'adz di masa belum Islam ni, dia rapat dengan Bani Quraidah. Dia minta Sa'ad bin Mu'adz ni dibawa untuk mengadili. Nabi kata, serah kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk mengendalikan urusan Bani Quraidah. Bila Sa'ad bin Mu'adz siapa, dia papah, diusung. Apa hukum dia? Sa'ad bin Mu'adz kata, yang perempuan, kanak-kanak ditawan, yang balik dibunuh. Maka berlakulah hukuman bunuh terhadap Bani Quraidah. Peristiwa yang orang tadi kata pembunuhan ramai-ramai. Itu kan dia khianat kepada Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz syahid dengan luka itu. Dan Nabi kata, arah bergoncang dengan kematian dia. Itu Nabi kata ni, sapu tangan dia molek pada ini lagi. Dia dalam surga. Bila Khalid bin Walid membawa Uqaidah ke hadapan Rasulullah SAW, dijamin keselamatannya. Ditawan raja ni. Ditawan, dibawa menghadap Nabi. Dan tak dikacau. Dia layan dengan baik. Seterusnya dibebaskan dan menerima suluh perdamaian dengan bayaran 2,000 ekor unta, 800 binatang ternakan, 400 perisai 400, banyak senjata dia, dan 400 tombak dan bayaran jizyah. 400 bilah tombak. Banyak 400 bilah ni, berapa berkah kata. Tombak dan dibayar cukai jizyah. Perjanjian ini menandakan bahawa perbatasan atau sempadan negara Islam sudah menjangka luas sehingga secara langsung dengan sempadan kerajaan Rom Timur Bizantin. Wilayah Islam sudah jadi luas. Daripada Yaman sampai kepada Jordan. Sudah luas wilayah Islam zaman Nabi SAW. Bayaran jizyah dan jaminan memberi keamanan bergantung kepada kemampuan kerajaan Islam menjaga keamanan untuk mereka. Apabila kerajaan Islam tidak mampu memberi keamanan kepada mereka di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka panglima tentera Islam Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an memulangkan semula kepada mereka bayaran yang diberi kepada kerajaan Islam. Hal ini begitu menakjubkan mereka. Kesan dari itu mereka lebih rela berada di bawah naungan kerajaan Islam yang adil, walau pada masa itu mereka masih menganut agama Kristian yang sama dengan kerajaan Bizantin. Jadi bayaran cukai ini ialah kerana Islam wajib memberi perlindungan. Dia tidak dikerah menjadi tentera. Tak dikerah. Mu kerjalah buat kerjamu. Orang bukan Islam. Ibadatmu bebas. Keamananmu terjamin. Jadi kamu kena bayar cukai. Cukai keamanan kepada Islam.
Bila Nabi wafat, zaman Abu Bakar wafat, zaman Sayyidina Umar, tentera Rom balik semula nak serang. Di jumlah ada ulama kata 500,000, ada ulama kata 1 juta tentera Rom. Jumlah yang sangat besar. Orang siap pergi ke Yarmouk, di Jordan ke Yarmouk. Terkena perang Yarmouk, di mana Islam mengalahkan 1 juta tentera Rom. 30,000 tentera Islam mengalahkan 1 juta tentera Rom. Ini hebat. Jadi sebelum mengalahkan Rom ni, tentera Rom terlalu besar. Maka Abu Ubaidah pun dapat, kita ambil cukai daripada orang Arab yang Kristian ni. Cukai ni kerana memberi keamanan. Kita tak mampu nak beri keamanan. Lalu Abu Ubaidah mengarahkan pulang balik cukai. Bila cukai dipulang balik, dia terkejut. Mana ada kerajaan dalam dunia pulang balik cukai? Biasanya nak naik adalah cukai ni kau naik. Ni dok pulang balik. Menyebabkan dia rasa heran. Ini kerajaan Islam. Lalu orang Arab yang Kristian ni, walaupun dia satu agama dengan Rom, Byzantine, dia lebih rela pula dia berkerajaan Islam. Walaupun dia Kristian. Kerana Islam ni adil. Ini sejarah dia. Peperangan Tabuk dan kesannya walaupun tidak berlaku pertempuran telah memberi kemenangan moral yang tinggi kepada negara Islam. Sehingga mengubah pendirian kabilah-kabilah Arab yang telah lama bernaung di bawah penjajahan Rom Timur, Byzantine, menyebabkan orang Arab yang bernaung di Byzantine, di masa itu ada 3 kuasa besar dunia. Di Timur, Parsi ini paling besar lah. China, India tu kecil lagi. Besar juga, tapi tak sebesar Parsi. Di Timur, Rom Timur dan Rom Barat. Rom Timur pusat dia di Dimash, Byzantine. Kemudian Rom Barat pusat dia di Vatikan, di Rom, Itali sekarang. Itu. Jadi bila jatuh zaman Sayyidina Umar, dia berpindah ke Konstantinopel. Konstantinopel ni, Nabi bersabda, Islam akan menawan Konstantinopel. Jadi orang Turki menawan Konstantinopel, sebagaimana Nabi janji. Ada dalam hadis, Islam akan menawan Konstantinopel dan Rom. Rom akan ditawan oleh Islam. Ini Nabi sebut dalam hadis. Menandakan Itali akan jatuh pada Islam. Wallahu alam, bila kita tak tahu. Jadi masa depan untuk Islam tu masih ada. Ini ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Bila Nabi sebut, berlakulah. Bila Nabi kata orang Islam akan menakluk Konstantinopel. Walaupun 1000 tahun, Konstantinopel ditakluk oleh tentera Turki. Nabi kata akan menakluk Rom Itali. Akan ditakluk oleh Islam. Akan tiba masanya. Kita tak tahu dah ilmu Allah. Bila Nabi sebut, akan berlaku. Terdapat 3 kesimpulan penting yang dihasilkan oleh peristiwa Tabuk yang tidak mencetuskan peperangan. Yang pertama, mendapat maklumat terperinci tentang kabilah-kabilah Arab di sekitar perbatasan Byzantine yang berkuasa di bumi Syam, di mana tercetus di dalam hati-hati mereka kehebatan Islam agar mereka tidak merasa kerdil di hadapan kuasa besar dunia itu apabila melihat ketidaksediaan berdepan dengan tentera Islam. Oleh itu, tentera Byzantine tidak mendapat bantuan sepenuhnya daripada kabilah-kabilah Arab ketika berdepan dengan tentera Islam di Yarmouk di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi zaman Nabi, bila orang-orang Islam berjaya menguasai Tabuk, kabilah-kabilah Arab tidak bernaung di bawah Rom lagi, menyebabkan mereka putus hubungan kabilah Arab. Walaupun Arab ni bukan Islam, tapi tak bertolongan dengan Rom. Ini kekuatan kepada orang Islam yang berakhir dengan kejatuhan Rom Timur zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Khususnya selepas mereka kalah di Yarmouk. Yang kedua, suara Islam mula kedengaran dalam kalangan kabilah-kabilah Arab yang menganut agama Kristian di sekitarnya, dan mereka menyedari masa depan yang bercahaya Islam tanpa siapa dapat memadamkannya.
maka sebahagian daripada mereka menganut Islam dan tidak mahu menganutnya lagi, dan yang tidak mahu menganutnya lagi tidak mahu berpihak pada Bizantin, Rom Timur. Menyebabkan sebahagian besar orang Arab masuk Islam. Yang tak menganut Islam pun tak bernaung dengan Rom, bernaung dengan Islam juga, walaupun mereka Kristian. Ini yang kedua. Yang ketiga, berlakunya pertemuan Islam dan Kristian secara langsung. Maka terserlah kebenaran Islam secara dekat melalui pelaksanaan Islam secara praktikal. Ada yang menganut Islam dengan yakin, dan ada yang bersedia berada di bawah pemerintahan Islam dan menganggap lebih adil dan baik daripada pemerintahan sebelumnya. Menyebabkan bukan sahaja agama Islam berkembang, bahkan penguasaan Islam di kawasan itu. Berlaku pertemuan antara Islam dengan Kristian secara hadapan. Selama ini, Islam berdepan dengan musyrikin Arab saja, orang Yahudi di sekitar. Sekarang Islam berdepan dengan Kristian yang dilindungi oleh kuasa besar Rom Timur, Bizantin dan Rom Barat.